Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. رواه البخاري. وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat kehidupan sebagai seorang manusia yang Allah SWT telah lahirkan kita di kalangan orang-orang yang lahir daripada keluarga Islam. Satu kurniaan yang sangat besar di sisi Allah SWT. Ada di kalangan manusia yang dilahirkan sebagai orang yang bukan Islam, bukan di kalangan orang-orang Islam, namun begitu mati, meninggal dunia sebagai orang Islam. Ada juga manusia yang lahir sebagai orang Islam namun na'udzubillah meninggal dunia sebagai bukan orang Islam. Dan ada juga orang Islam daripada lahir dan meninggal juga sebagai seorang Islam. Dan begitu juga ada manusia yang dilahirkan daripada orang bukan Islam kemudian meninggal dunia sebagai orang bukan Islam. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita, mengekalkan kita di dalam iman dan Islam, dan dengan itu kita mendapat sebesar-besar nikmat, semulia-mulia anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada rakaman kali ini yang merupakan kuliah ta'mir anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia untuk surau-surau di dalam negeri Selangor, dan insya-Allah pada kali ini kita akan berbincang, bermuzakarah mengenai tauhid atau mengenai akidah, menerusi ataupun dengan berpandukan kitab berkenaan dengan 10 asas akidah yang merupakan ringkasan ataupun diambil daripada kitab Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, iaitu kitab yang bertajuk Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 membincangkan, menerangkan asal usul agama. Kita masih lagi dalam membincangkan berkenaan dengan beberapa mazhab ataupun pegangan beberapa mazhab akidah, iaitu mazhab dalam memahami akidah Islam. Akidah cuma satu saja, akidah Islam. Tidak ada akidah lain. Kalau yang diberi nama ataupun yang dipanggil Al-Ash'ari, Al-Ash'ariyah, Al-Ash'airah, ataupun yang dipanggil Al-Maturidi, ataupun ada orang katakan akidah sifat 20, itu bukan bermaksud ada akidah lain ataupun akidah baru.
Apa akidah para sahabat? Sebagaimana akidah para sahabat, itulah akidah ulama-ulama tauhid, ulama-ulama usuluddin. Kerana akidah cuma satu, akidah Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama hanya agama yang diterima di sisi Allah SWT ialah agama Islam, dan akidah juga akidah Islam. Tetapi kenapa kita membincangkan berkenaan dengan mazhab akidah ataupun golongan-golongan di dalam memahami ataupun di dalam mempraktikkan akidah Islam? Kerana untuk setelah berlalunya zaman-zaman, kurun-kurun, maka umat Islam sudah jauh daripada kefahaman Islam yang asal sebagaimana yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang belajar terus ataupun ditarbiyah, ditazkiyah, diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar iman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bermuzakarah berkenaan dengan iman sesama mereka. Dan mereka, kalau para sahabat, orang umat Islam di kurun yang awal, 13 tahun pertama di Mekah, mereka telah mengorbankan diri, harta, masa mereka semata-mata untuk iman, semata-mata untuk menyebarkan iman, semata-mata untuk meningkatkan iman dalam diri mereka. Maka di zaman kita ini, setelah berlaku beberapa zaman, maka para ulama telah menyusun ilmu untuk kita belajar tentang akidah, supaya kita tidak memahami sendiri. Memang kita tidak ada kemampuan untuk faham terus daripada terjemahan Al-Quran, daripada terjemahan hadis. Kerana kita orang awam, orang biasa, kita perlu bimbingan dan tunjuk ajar daripada para ulama menerusi kitab-kitab mereka. Itu pun kita tak terus baca kitab-kitab besar alim ulama tauhid, kita belajar daripada ustaz-ustaz yang dekat dengan kita juga. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka belajar ataupun mereka ini mendapat tarbiyah terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan generasi selepasnya di kalangan para tabi'in, para tabi'at tabi'in, sehinggalah berlalu pelbagai zaman dan juga umat manusia, di mana pelajaran tentang akidah ini, akidah Islam, perlu kita pelajari daripada kitab-kitab alim ulama yang menerangkan secara ada formula ataupun menerangkan dengan ada bab dan juga tajuk, sebagaimana sebagaimana kitab Sifat 20, kitab yang ringkas. Daripada 20 itu ialah merangkumi 20 sifat itu, merangkumi keseluruhan akidah, keseluruhan tauhid, keseluruhan akidah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, para rasul, para malaikat, hari kiamat, dan segala alam ghaib yang kita perlu imani. Merangkumi kesemuanya. Tidak ada satu pun daripada sifat-sifat Allah, tidak ada satu pun daripada nama-nama Allah yang tidak termasuk di dalam ilmu, di dalam rumusan yang terdapat di dalam Sifat 20 contohnya. Sebelum ini kita telah pun dua kali membincangkan berkenaan dengan golongan Qadariyah, golongan Jabariyah, dan juga apakah yang sepatutnya kita berpegang, mazhab akidah yang bagaimanakah, dan apakah akidah itu ataupun apakah bagaimana cara kita berakidah, iaitu dengan cara ataupun dengan mazhab akidah ahli sunnah wal jamaah.
Ahli sunnah wal jamaah, ini merupakan akidah yang kita patut pegang, yang kita belajar, kemudian kita masukkan dalam hati kita dan juga kita sampaikan kepada orang lain. Iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah ini di dalam bab berkenaan dengan takdir berada di pertengahan di antara pegangan Jabariyah dan juga pegangan Qadariyah. Kita bukan nak belajar siapa itu golongan Qadariyah, Jabariyah semata-mata untuk kita tuding jari pada orang yang, ataupun nak labelkan orang Qadariyah ataupun Jabariyah. Tapi kita nak tahu itu supaya kita tidak termasuk dalam golongan Qadariyah atau Jabariyah yang akan menyebabkan akidah kita salah, menyebabkan akidah kita dikira sesat, bahkan akan menyebabkan kerosakan, kefasadan pada akidah. Kalau sampai tidak beriman, kalau sampai menggugurkan rukun iman, maka dia akan menjejaskan akidah. Ahli sunnah wal jamaah pandangannya berada di pertengahan antara mereka, iaitu antara Qadariyah dan Jabariyah. Ahli sunnah tidak menyangkal sama sekali ikhtiar dari diri mereka sendiri dan tidak menidakkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh pula. Akan tetapi mereka mengatakan, ini ingat, mereka ni maksudnya ahli sunnah wal jamaah yang kita juga perlu mengatakan begini, kita perlu simpulkan i'tiqad yang sebegini. Perbuatan seseorang dari satu sisi ditentukan Allah Subhanahu wa taala, dan dari sisi lain berasal dari ikhtiarnya, dan seseorang mempunyai peranan dalam mewujudkan perbuatannya. Maknanya asalnya memang tidak dapat ditolak. Perbuatan manusia ini, pertama, memang semua manusia, makhluk dan juga perbuatan makhluk ialah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga manusia ini diberikan ikhtiar, ada peranan dalam mewujudkan, dalam melakukan perbuatan. Maknanya kita ada diberikan pilihan, diberikan kebebasan yang tidak mutlak, tapi adalah ruang kebebasan untuk memilih. Ketahuilah bahawa qada, yakni ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, ada 4 jenis. Yang dalam rukun iman yang ke-6 itu beriman kepada qada dan qadar. Qada itu merupakan ketentuan Allah yang diterbahagi kepada 4. Yang pertama, ketetapan taat, ketetapan perbuatan taat. Yang kedua, ketetapan maksiat, ketetapan melakukan perkara yang buruk. Yang ketiga, ketetapan nikmat. Dan yang keempat, ketetapan kesulitan dan kesukaran. Pandangan yang lurus, pandangan yang betul dalam menyingkap ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut adalah apabila seseorang ditentukan melakukan ketaatan, maka dia harus menyingkapnya dengan bersungguh dan keikhlasan sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan hidayah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami ataupun pada jalan kami, berusaha, bermujahadah, bersungguh-sungguh pada jalan kami, sesungguhnya pasti kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami, yakni menjadikan mereka gembira serta beroleh keridaan. Yang sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah bersama dengan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Surah Al-Ankabut ayat 69. Yakni orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan dan agama, pertolongan kepada mereka untuk melakukan hal tersebut.
Jadi dalam hal qada, ketetapan melakukan ketaatan, dalam melakukan ketaatan ini kita tidak terlepas daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Lauh Mahfuz, daripada Ummul Kitab, daripada Lauh Mahfuz, catatan yang telah ditetapkan, yang telah dicatat sebelum manusia diciptakan lagi. Apakah dia akan melakukan ketaatan, bagaimana dia akan lakukan. Jadi kita perlu fahami takdir qada, ketetapan taat ini, dengan apabila kita dilorongkan, kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan, maka kita kena melakukannya dengan bersungguh-sungguh, melakukannya dengan ada mujahadah, ada susah payah. Memang dalam ketaatan ini ada susah payahnya, bukan perkara yang mudah-mudah, kerana ganjarannya itu sangat besar di sisi Allah. Lihat sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka apabila dapat hidayah, apabila dapat taufik hidayah Islam, maka mereka mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disuruh, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka bersanggup tinggalkan segala kesenangan dunia. Seperti sahabat yang melakukan usaha mengembangkan Islam di Madinah, Hadrat Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Sebelum masuk Islam, kaya raya, anak muda yang bergaya, pakaian yang mahal, minyak wangi yang mahal. Apabila dia lalu di sebatang, lalu di satu lorong, maka orang tahu dia baru lalu lorong itu kerana bau minyak wanginya yang mahal. Tapi apabila dia beriman kepada Allah, apabila dia masuk Islam, maka dia telah dipulaukan, dihalau. Lalu dia bawa diri kepada mana? Menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebarkan Islam, dakwahkan Islam kepada orang Madinah. Sehingga apabila Nabi dan para sahabat hijrah daripada Mekah ke Madinah, orang Madinah yang telah beriman dahulu dengan usaha Mus'ab bin Umair menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi apabila dikurniakan taufik dan hidayah untuk melakukan ketaatan, kita bersyukur kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah, sebagaimana doa yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami selepas kau beri hidayah, petunjuk pada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha memberi, maha mengurniakan kepada hamba-hamba. Jadi doa, kita berdoa supaya Allah Ta'ala istiqomahkan, kekalkan kita dalam ketaatan, dan dengan itu akan membawa seseorang yang taat kepada Allah kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat, sehingga mendapat keredaan Allah dan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan dan agama, maka sungguh Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongan kepada mereka untuk melakukan hal tersebut. Dalam pada melakukan ketaatan tu pun kita berdoa kepada Allah. Kita sehingga lepas buat sesuatu amalan seperti lepas sembahyang pun kita disuruh supaya memohon istighfar, beristighfar, memohon keampunan daripada Allah dan memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ketetapan melakukan maksiat, maka dia harus menghadapinya dengan istighfar, taubat dan penyesalan dari dalam lubuk hatinya. Manusia ini sentiasa, kalau duduk di dunia ni anak Adam, orang yang Islam, orang yang beriman kepada Allah, tidak dapat lari daripada
gangguan daripada tipu daya syaitan, maka dia akan berhadapan dengan situasi melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Maka dia perlu hadapi dengan banyak perkara, banyak usaha, antaranya pun bermujahadah untuk mengelakkan diri daripada terjebak ke dalam kemaksiatan. Dan juga dia memohon perlindungan daripada Allah dan orang-orang yang telah melakukan kemungkaran, maksiat, maka dia akan bersegera dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia orang biasa ini memang tidak maksum. Tetapi walaupun tidak maksum, kita perlu ada waspada. Kita perlu elakkan diri daripada terjebak kepada perkara syubhat. Jauhkan diri daripada sempadan kemaksiatan. Walaupun selain daripada Nabi dan Rasul tidak maksum, tetapi ada juga manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini tak terlibat dengan dosa langsung. Mereka ini bukan maksum lah, tapi mereka ini mahfuz, terpelihara di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang dosa. Sebagaimana yang berlaku kepada para alim ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa menyucikan diri. Ketika ditetapkan diberi nikmat, maka dia harus menyingkapnya dengan bersyukur dan sikap dermawan sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tambahan kenikmatan. Kalau dapat kesenangan, dapat rezeki menimpa arwah, maka kita jaga, kita terima kenikmatan itu dengan sifat bersyukur. Wala in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan tambah nikmat kepada kamu. Maka dapat kenikmatan rezeki dengan bersyukur, dengan melakukan lebih ketaatan, dengan bersedekah, menunaikan tanggungjawab, kewajipan berzakat dan lain-lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmat kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, yakni ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Surah Ibrahim ayat 7. Ketika ditetapkan dalam kesulitan, maka dia harus menyingkapnya dengan sikap sabar dan redha sehingga diberi kemuliaan di akhirat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu yuhibbus sabirin. Dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Bertepatan ataupun datang juga hadis Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu syarra inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu na'ma syakara sesungguhnya yang mafhum daripada hadis tersebut, in asabathu na'ma syakara falahu khair, wa in asabathu syarra sabara fakana lahu khair, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis baginda bersabda, sangat menakjubkan, ajaban li amril mu'min,
berkenaan dengan urusan orang-orang yang beriman kepada Allah. Inna amrahu, sesungguhnya semua urusannya, kullahu, semua urusan, semua keadaan yang berlaku kepadanya, lahu khair, adalah baik, khair untuknya. In asabathu na'ma, jika dia mendapat kenikmatan, kesenangan. Syakara, lalu dia bersyukur, fakana lahu khair, maka perkara itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra, jika dia ditimpa kemudaratan, sabara, lalu dia bersabar, maka perkara itu pun baik untuknya. Walaysa dhalika illa lil mu'min, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku keadaan begini melainkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kita tidak ada perkara yang sia-sia yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kalau dalam keadaan kesusahan pun, orang-orang yang beriman bersabar, maka khair bagi dia. Itulah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuknya. Takdir susah, berlaku kesusahan, kesulitan, maka dia bersabar, perkara itu pun baik. Ada sebahagian orang dia dapat kebaikan, dia bersyukur, dia pun mendapat ganjaran pahala di sisi Allah. Itu kita mungkin faham. Tapi apabila orang ditimpa musibah, ditimpa kemudaratan, sakit, adakah dia berada di dalam perkara yang, di dalam ketentuan yang tidak elok? Ya, dia berada dalam qada, iaitu ketetapan Allah Ta'ala, iaitu ketetapan dalam kesulitan, kesusahan. Tapi dia telah menghadapinya, menyambutnya dengan kesabaran, maka ia akan menjadi kebaikan untuknya berkali ganda. Bahkan kita ini manusia, kita tidak faham, kita tidak mengetahui perkara yang gaib, kita ini jahil. Ada sebahagian perkara yang berlaku kita tak suka, tapi sebenarnya ia baik untuk kita. Ada sebahagian perkara yang berlaku nampak macam kita suka, tapi sebenarnya tidak baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin, barangkali kamu tidak suka pada satu perkara, tapi sebenarnya ia adalah baik untuk kamu. Dan mungkin barangkali kamu suka benda itu, sesuatu perkara, tapi sebenarnya ia adalah keburukan, buruk untuk kamu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui apa yang kamu, sedangkan kamu tidak mengetahui. Itulah qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disebut, yang terdapat dalam rukun iman yang ke-6, qada dan qadar. Dua perkara ini saling ada kaitan lah. Dan yang paling penting, kita memahaminya dengan konteks, dengan mazhab, dengan kefahaman ahli sunnah wal jamaah yang tidak menolak adanya ikhtiar, pilihan daripada manusia, yang diberikan kepada manusia. Dalam masa yang sama kita beriktikad bahawa segala perkara yang berlaku semuanya adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di Lauh Mahfuz, lagi di dalam catatan yang terpelihara di sisi Allah. Telah ditulis segalanya. Kita mohon kepada Allah supaya kita dikekalkan dalam hidayah Islam. Kita mohon kepada Allah supaya kita dikekalkan dalam ketaatan, di dalam membuat ketaatan. Sebaliknya, yang salahnya ialah mazhab akidah ataupun pegangan seperti golongan Jabariyah, iaitu yang mengatakan kita ini majbur, kita ini tak ada pilihan langsung. Buat buruk pun dia tak salahkan diri, buat buruk pun dia kata apa boleh buat, dah ditetapkan. Contohnya ada pilihan di depannya, kanan benda baik, kiri benda buruk. Kanan air yang halal, contohnya kanan air zam-zam, kiri air arak. Tapi dalam keadaan begitu dia pilih air arak, lalu diminum sehingga mabuk. Kemudian apabila ditanya kenapa pilih air arak sehingga mabuk ni, ini semua dah ditetapkan oleh Allah, maka itu adalah akidah yang salah. Kalau ikut hukum
Kalau ikut hukum dia perlu disebat 80 kali dan tambah lagi sebatan sebab menyalahkan qada Allah Subhanahu taala, mempelajari ataupun menyebut perkara yang salah tentang qada Allah Subhanahu wa taala. Kan dah dia pilihan depan mata. Yang boleh kita katakan terpaksa itu contohnya kalau tak minum, tak ambil air arak tu, dibunuh ataupun pistol dah ada di kepala. Itu barulah dikatakan terpaksa. Jika berlaku dah cuba dah, itu saja yang mampu, barulah qaddarallah, Allah SWT telah takdirkan. Ini merupakan qada Allah SWT. Tapi dalam keadaan memang tak terpaksa pun, maka adakah itu termasuk dalam kepaksaan? Tidak. Jadi salahlah pegangan golongan Jabariyah. Begitu juga dengan pegangan golongan Qadariyah yang mengatakan kita ini diberikan pilihan penuh, tak berkait langsung dengan ketetapan Allah, tak berkait langsung. Semua pilihan manusia, baik dan buruk. Orang buat baik itu semua dia yang pilih. Begitu juga orang yang buat buruk, dia langsung tak berkait dengan takdir Allah. Memang pilihan dia 100%. Maka itu juga salah. Wallahu alam. Kita akan sambung lagi. Masih ada lagi dalam bab qada dan qadar ini. Kita ulang berkali-kali sehingga kita faham, kita boleh amalkan, kita boleh simpulkan dalam hati kita, sehingga kita dapat menghargai nikmat iman ini, dan kita tidak mudah-mudah untuk menyalahkan. Sama ada menyalahkan hanya bergantung kepada hanya mengharapkan saja, putus haraplah daripada rahmat Allah, sehingga kita juga tidak bermudah-mudah mengkafirkan orang ataupun mengatakan seseorang itu orang yang tidak beriman, orang yang celaka dan sebagainya. Kerana kita umat akhir zaman, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerja kita ataupun tanggungjawab kita sebenarnya bawa orang yang jauh daripada agama dekat pada agama. Kita kena ada rasa suka untuk bawa orang kepada agama. Kita kena ada rasa risau, bimbang orang yang tak beriman kepada Allah, orang yang melakukan perbuatan maksiat. Kita kena ada rasa risau dan kasihan. Bukan kita cuma ada rasa kita ini seorang yang sempurna, baik. Kita rasa kita mempunyai tauhid yang benar sahaja. Kita sahaja bertauhid dengan tauhid yang benar, yang lain tu salah. Ini adalah satu fahaman, satu pemikiran yang sempit sebenarnya, yang tidak akan memberi faedah kepada masyarakat, kepada umat. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan sambung lagi, masih lagi di dalam bab qada dan qadar pada rakaman akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.